يا الله بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada saat ini bila sama-sama kita merasakan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi kesempatan, ruang dan masa kepada kita untuk kita bermuhasabah menjalani kehidupan yang kita harapkan laluan kehidupan yang kita bakal tempuh ialah semua di dalam keridaan dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada hari ini majlis kita ditaja oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syurga Johor Bahru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah SWT sentiasa merahmati para penaja kita, diangkat kedudukan mereka ke sisi dia, dipandang mereka dengan pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sentiasa memandu mereka ke jalan yang diridhoinya dan dimudahkan semua urusan mereka dalam kehidupan ini, insya-Allah. Tajuk yang diketengahkan untuk menjadi renungan kita ialah punca jauh daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya setiap orang beriman mengharapkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang dekat dengan Allah sentiasa mengharapkan mereka tidak jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita. Cuma kitalah yang jauh daripada dia.
saya nak bawa muslim dan muslimat semua pada satu pengalaman yang pernah saya tempuh. Satu masa saya berkuliah di Negeri Pahang, Darul Makmur. Di sana ada orang beritahu ada satu orang yang dipanggil dengan panggilan Tok Ayah. Maka bila diberitahu tentang seseorang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang istimewa ni, jadi saya teringin sangat nak jumpa. Cumanya untuk pertemuan itu, bertemunya ialah selepas sembahyang subuh di surau berhampiran dengan rumah dia. Hamba Allah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia sudah tidak lagi pergi sembahyang subuh di surau yang biasa dia tidak pernah tinggal. Di atas keuzuran yang dia alami. Kami, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sembahyang subuh di surau dia. Kemudian kami berjalan ke rumah dia. Yang bawa saya tu ialah seseorang yang biasa dengan dia. Bila sampai di rumah dia, kami bagi salam. Sebelum tu yang bawa ni kata, Ustaz, lagi bila Ustaz jumpa dengan Tok Ayah, cara kita nak berinteraksi dengan dia ialah dengan menulis. Sebab dia sudah tidak menjawab dengan perkataan. Cara dia berkomunikasi dengan kita adalah dengan kita menulis, dia jawab. Sampai depan rumah dia bagi salam. Kemudian kami dengar ketukkan tongkat. Ketek, 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 ketek. Kata kawan saya, dia ada. Tok Ayah ada. Akhirnya dia buka pintu. Kita masuk. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi dipersilah kita duduk. Kita pun duduk, dia pun duduk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu kami tengok di sebelah sofa ataupun cushion tu ada satu macam loker. Dalam di loker tu tulis, di sini ada kertas. Jadi kawan saya kata, Ustaz, ambil kertas lah tu. Tadi saya pun ambil kertas. Salah Sayyidina Muhammad. Ustaz tulis lah, Ustaz nak tanya apa dengan Tok Ayah. Jadi saya pun tulis, Assalamualaikum Tok Ayah. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu saya pun tulis, Tok Ayah, bagaimana kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Lepas tu saya bagi kat dia. Dia pun ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia ambil, dia baca. Dia baca, lepas tu dia letak atas meja. Dia ambil minyak angin. Dia urut tangan dia gitu. Dia tengok pula, dia ambil, dia baca. Dia letak pula. Ala Sayyidina Muhammad. Kami duduk tengok dia. Lepas tu dia ambil minyak angin lagi. Tengok, dia baca. Dia ambil, tak balik. 10 minit agak. Kita dia ingat dia nak tulis ke apa ke. Dia tengok. Entah kali ke berapa, dia letak balik atas tu. Dia tanya balik. Assalamualaikum. Dia kata, awak Tuhan jauh ke yang nak mendekat? Dia tak pernah bercakap. Tiba-tiba dia bercakap, Tuhan jauh ke yang nak mendekat? Hak tu satu pukulan mak. Macam kena katuk dengan satu tongkoi besar. Kedekup. Pup kena. Lepas tu dia kata. Lepas tu dia cakap. Suara dia tinggi.
Seolah macam orang yang macam kereta Saudara Sayyidina Muhammad yang nak mati. Jadi kita tekan minyak tu lagi kuat. Dia cakap dalam 5 minit ataupun lebih. Lepas tu dia tak cakap lah. Rupa-rupanya kawan saya yang bawa tu dia terkejut. Tu ayah tak pernah bercakap. Tiba-tiba dia bercakap. Hak tu pun kita tak tahu apa dia makna dia. Last baru dia tulis. Masalah Sayyidina Muhammad. Dia tulis umur berapa. Saya tulis balik. Umur saya 63, umur saya 43 tu ayah. Tu dia ambil balik. Dia tulis pula Sayyidina Sayyidina Muhammad. Rasulullah umur 63 tu dia. Dia habaq apa? Saya terkejut. Hati saya kata, aku mati 63 pasal. Sebab dia kata Rasulullah 63. Apa makna 63? Hang makna 43. Nabi mati, Nabi wafat 63. Saya waktu tu 43 tahun. Saudara Sayyidina Muhammad. Lepas tu saya kata, aku ni mati 63 dah apa ni. Apalah do bawa 63 pasal mati. Wallahualam. Tiba-tiba satu masa dah lama dah. Lepas 5-6 tahun lepas pada tu. Lepas ziarah dah tu. Allah murahkan rezeki saya, belilah sebiji kereta. Velfire hitam hari tu ni 163. KEA 163. Macam habaq betul lah ni. Berantulah benda tu. Lepas tu bila keluar, kawan yang bawa kami tu, dia kata, Ustaz, tu ayah tak pernah bercakap. Tapi dia bercakap dengan Ustaz. Tak tahu apa rahsia dia. Tu di antara salah seorang wali-wali Allah di negeri Pahang. Saudara Sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat untuk Allah sekalian. Poin dia. Soalan dia, Tuhan jauh pada kita ke yang kita nak dekat? Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita. Allah beritahu, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hamba-Ku bertanya tentangku, aku dekat ke jauh, bagi tahu pada dia, fa inni qarib, aku tersangat hampir kepada dia. Cerita ada satu orang Badui berjumpa dengan Rasulullah. Badui ni orang kampung, orang yang tak ada protokol, tak reti adab, tak pernah belajar tentang adab. Berjumpa dengan Rasulullah dan bertanya, Rasulullah nak tanya, Tuhan kita jauh ke dekat? Soalannya, kalau dia jauh, aku nak berdoa cara kelui. Tahu kelui? Orang KL kata apa? Menjerit. Aku nak berdoa cara menjerit. Ya Allah. Kalau Tuhan jauh, ya Allah, murahkan rezeki aku. Kalau dia jauh. Tapi kalau dia dekat, aku nak berdoa cara berbisik-bisik ya. Ya Allah, murahkan rezeki aku. Bila Badui ditanya Rasulullah, turun ayat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jikalau hamba-Ku bertanya tentangku, hamba-Ku itu hanyalah seorang Badui. Kalau dia bertanya tentangku, aku dekat ke jauh, bagi tahu ke dia, aku tersangat hampir kepada dia. Dan Allah sebut pula dalam ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah Subhanahu Sayyidina Muhammad, terlebih hampir kepada hamba kami, lebih daripada dia dekat dengan urat leher dia sendiri. Kami lebih dekat dengan hamba kami, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada
Dia dekat dengan orang leher dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana apa? Kita ni dekat dengan kita, darah kita, tulang kita, orat kita. Itulah kita. Allah Subhanahu wa taala lebih dekat tutup pintu. Allah Subhanahu wa taala masalah Sayyidina Muhammad dekat dengan kita daripada kita dekat dengan kita lagi. Macam mana tu? Kalau Allah masalah ala Sayyidina Muhammad, Allah dekat dengan kita dari kita dekat dengan kita. Bayangkan dia macam mana. Tadi kita mengaji tentang tauhid fitri. Setiap manusia ni Allah cipta dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam keadaan Allah sertakan dia dengan tauhid. Tauhid ni dia panggil tauhid fitri, ruhani. Tauhidun fitriyun ruhani. Bila mana Allah cipta kita, kita ciptaan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wasallam. Bila mana Allah cipta kita, kita ni ialah ciptaan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam contoh, mak kita melahirkan kita. Mak kita melahirkan kita. Jadi kita ni ialah anak dia lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni anak dia lah. Jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala mencipta kita, kita ciptaan Allah lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dan tak ada satu orang pun boleh menafikan dia ciptaan Allah. Allah bila dia cipta kita, kita ialah ciptaan dia, dia pencipta kita. Dia macam adik-beradik, macam ayam dicincang tak akan putus. Mana boleh kita menafikan kata Allah ialah Tuhan kita? Tak boleh. Sebab Tuhan ialah pencipta. Bila kata Tuhan, dia pencipta. Hal itu bukan Tuhan tu. Yang disembah oleh Cina, Hindu, apa semua, tu bukan Tuhan. Tu makhluk Tuhan. Yang lepas sembah tu makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan ni, dia pencipta. Mana ada pencipta lain daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah lah Tuhan kita. Kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan setakat kita orang Islam, tapi setiap orang yang lahir itu, dia lahir dengan tauhid fitri. Tauhid yang berserta dengan seseorang serentak dengan kewujudan dia sebagai makhluk Tuhan. Mula kita di mana? Mula kita ialah di alam roh itu. Bila orang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buat sambutan hari jadi, tak betul. Hari jadi mana kita tahu kalau jadi bila? Hari lahir betul. Hari jadi bohong. Mana kita tahu kita dijadikan bila? Kita benar kita. Kita hak asal-asal kita tu, dalam kita tu, roh kita tu kita. Hak luar ni sarung je. Mati esok, salah Sayyidina Muhammad, roh diangkat, dicabut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sarung tinggal. Orang urus sarung tu je. Kebumikan sarung tu lah.
Lepas tu dalam beberapa hari, sarung pun habislah sarung. Tapi kita tetap hidup dalam dimensi yang tak sama macam dunia ni dah. Tapi hidup tetap hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu kita di alam roh hari itu, Allah himpun semua roh-roh ni. Roh-roh manusia ni dicipta lebih awal daripada Allah mencipta jasad dia. Dan tidak ada satu roh pun yang masih belum dicipta. Kalau dia nak main ke dunia, nak hidup di dunia ni, semua dah ada alam roh ni. Tunggu masa turn dia nak main dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tak semesti roh yang dicipta awal dia main awal tak. Dan tak semesti roh yang dicipta belakang main belakang tak. Rasulullah dicipta paling awal tapi datang paling belakang. Di kalangan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sallallahu sayyidina Muhammad. Okay, waktu Allah himpun semua roh yang telah tercipta semua, yang sudah ditakdirkan akan berpindah nanti ke alam nyata, Allah tanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kamu? Tuhan tanya macam tu. Bukankah aku Tuhan kamu? Tuhan tak tanya, aku siapa? Tak. Allah dah menegaskan, bukankah aku Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kamu? Jawapannya satu ya. Tuhan nak kata ya ya. Nak suruh kata ya ya. Sebab jawapan tak ada dua. Kalau tanya aku siapa? Dia ada jawapan lain. Tuhan nak jawapannya ialah ya ya. Sebab memang dia Tuhan. Ketika itu Allah kata, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kamu? Qalu, berkatalah mereka itu semua roh-roh, bala, ya Tuhan, syahidna, kami menyaksikan engkaulah Tuhan kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu yang menjawab tu, tak kira dia akan dicipta sebagai seorang kafir, dia akan lahir ke dunia sebagai seorang mukmin, ataupun dia akan lahir ke dunia sebagai seorang musyrik, semua dah jawab, ya, engkaulah Tuhan kami. Kami menyaksikan. Kami menyaksikan engkaulah Tuhan kami. Okey. Semua ni bila mai ke dunia, dia beriring mai dengan jawapan tu. Tu Nabi kata, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap dilahirkan dalam keadaan fitrah. Mana apa? Dalam keadaan fitrah. Fitrah dia mengaku, kata dia ada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu bila mai ke dunia ni, dilahirkan ke dunia ni, masalah sayyidina Muhammad bila mai ke dunia ni, Allah suruh ditegaskan semula terhadap pengakuan hari itu, diperingatkan balik. Hamai ke dunia ni kena ingat, hari tu hang mengakulah aku Tuhan. Di dunia ni hang kena ingat perjalanan hari itu. Teruskan kehidupan engkau di atas muka dunia ni di atas pegangan tauhid yang hang mengaku hari itu, aku Tuhan hang. Sebab itu bila lahir ke dunia, masalah Sayyidina Muhammad, sunat diazankan di tinggal kanan dan diiqamahkan di tinggal kiri, iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya 8 orang anak, semua saya azan. Termasuk bang anak orang, 10 orang. Waktu tu bersalin dekat Ustaz bersalin dekat Ustaz Amidi. Ustaz Amidi ni dia lahir mai ke dunia ni dengan iringan Al-Quran. Bila Ustazah masuk ke baru, saya mula pegang Quran. Ustazah Sayyidina Muhammad. Mak mentua duduk sebelah. Lepas tu mak mentua cerita, Ustazah Sayyidina Muhammad, tu sabar dia baca Quran tu. Dia kata menantu dia, waktu tu Ustazah Sayyidina Muhammad baca Quran tu. Jadi Ustazah salin, saya tengah baca Quran, diiring dengan Quran. Alhamdulillah dia jadi ahlul Quran.
Moga-moga Allah bagi dia umur panjang boleh berkhidmat pada umat ni. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah. Okey. Bang, bila pengalaman azan ni, anak ni menangis. Bila kata asyhadu an la ilaha illallah, dia tercari-cari. Kelipok-kelipok dia tercari-cari. Tak muti tu, tak muti. Macam tu tak? Anak orang 3. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah salah Sayyidina Muhammad, dia macam pernah dengar kono. Kata-kata macam tu lah. Awak tak pernah dengar kalimah Allah yang cipta dia. Connect dengan alam. Dia sebelum mai alam roh. Cuma seorang anak saya. Hak lain menangis, kita asyhadu an la ilaha illallah, dia berhenti cari-cari. Hak ni masalah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ambil diam, tak teriak, tak menangis. Bila ma asyhadu an la ilaha illallah, dia menangis, saya menangis juga. Dia ingat hubung alam roh itu. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, itulah yang dikatakan hubungan kita dengan Dia Maha Pencipta. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi subhanallah, Allah dia dekat dengan kita. Cuma kita jauh daripada. Pasal apa? Dunia ni Tuhan cipta, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mencipta mati dan hidup sebab Tuhan nak uji tengok siapa amal paling baik. Tuhan bagi dunia pada kita. Adakah kita nak tinggal dia dengan dia bagi dunia pada kita? Banyaklah orang dapat dunia, tinggalkan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina. Sedikit sangat orang yang dapat dunia, tak peduli pada dunia, tapi masih peduli pada Allah. Sikit sangat. Habis hanyut dengan dunia ni. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun ibarat macam ni. Dia macam ni lah kita kata. Apa tajuk kita? Punca jauh daripada Allah. Apa dia? Dunia. Hak tu lah. Dunia lah punca kita jauh daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa satu orang tok guru, anak murid dia satu malam bangun qiyamul lail, sallallahu sayyidina Muhammad, hilang kelazatan berqiyamul lail. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu duk melengung, pasal apa tak sedap, pasal apa tak seronok, pasal apa munajat tak syok. Dia kata, iblis dah ni syaitan dah ni. Lepas tu esok dia kata nak pergi jumpa Tok Guru, nak mengadu kat dia. Sebelum dia pergi jumpa Tok Guru dia, iblis pergi jumpa dulu Tok Guru dia. Kata iblis, sagi masalah Sayyidina Muhammad, anak murid hang Tok Guru, dia amai jumpa hang, dia nak mengadu hai. Dia kata dia tak sedap bangun qiyamul lail, puncanya aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya betul dia mai. Tok Guru nak tanya, semalam bangkit tak syok? Selalu-selalunya biasanya okey, tapi semalam tak tahu. Akhir tu kata Tok Guru, ambil dunia kot. Tak Tok Guru, tak ada dunia apa saya ambil Ada, ambil dunia. Soalan Sayyidina Muhammad. Tak ada lah Tok Guru. Cuba hang fikir asal. Mesti ada hang ambil ni.
Tok Guru ada, Tok Guru. Si ambil jarum. Jarum pun ambil. Baju koyak. Pinjam jarum ke orang. Nak jahit baju. Cuma tak sempat lagi nak jahit. Soalan Sayyidina Muhammad. Kata Tok Guru, tu yang ganggu hang. Faham tak? Tu ganggu hang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Tok Guru, dunia ni ialah bintu iblis. Dunia ni anak perempuan iblis. Kalau ambil anak perempuan dia, agak-agak dia nak biar kah? Dia ambil anak perempuan dia. Astaghfirullahaladzim. Tu kita kena beringat-ingat, berhati-hati dengan mengambil dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita kuat tak apa. Macam Nabi Allah Sulaiman memerintah alam ni. Tapi kalau dengar waktu dia terbang di angkasa dengan kapet besar dia terbang tu, Sayyidina Sayyidina Muhammad dengan ratusan awliya dan ulama atas kapet tu, Sayyidina Sayyidina Muhammad terbang kita kecil berapa baris ya. Ribuan para ulama dan awliya atas kapet terbang Nabi Allah Sulaiman. Tu tak kira lagi hak terbang di sisi pelbagai jenis spesies burung. Tu tak kira lagi para jin. Kalau dia terbang, bumi di bawah ni redup. Selalunya kalau bumi bawah ni redup ada awan. Punya bayangkan kebesaran Nabi Allah Sulaiman. Tapi kalau dia dengar di bawah sana, ada orang kata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dia turun. Nabi Allah Sulaiman Tuhan bagi dengar. Semut cakap pun dengar. Siapa cakap? Semut cakap dengar. Duk perempuan dengar, semut cakap tak dengar. Semut jumpa kawan dia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak-anak ada gula belakang. Masalah Sayyidina Muhammad tak dengar. Nabi Sulaiman dengar semut cakap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang duduk bertasbih di bawah tu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia turun jumpa orang tu, dia kata hang kata tu lebih besar daripada kerajaan aku. Nak abang tu ya. Allah. Kalau kita kuat, tak ada masalah. Macam orang tak bersahabat dengan jin, boleh sahabat dengan jin. Kalau hang kuat, boleh. Kalau hang tak kuat, dia kuasai hang, bukan hang kuasai dia. Jangan jaga-jaga bersahabat dengan jin. Bahaya. Dia nampak aja dia macam bodoh, dia tunduk, sebenarnya ni otak dia jalan. Macam mana aku nak cukuplah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kata jin ni bodoh. Siapa kata jin bodoh? Sayyidina Sayyidina. Dia babat tidur ya. Dia babat dia bodoh ya. Sebenarnya dia nak cengkam kita. Jaga-jaga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, punca dunia. Dunialah pemutus di antara seseorang dengan Allah. Itu masalah satu orang ulama. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak murid ni dia mimpi. Tok Guru duduk di atas kemuncak gunung. Lepas tu esok, dia cakap ke Tok Guru, semalam saya mimpi. Saya ingat Tok Guru duduk di atas gunung tinggi lah Tok Guru. Kata tu, alhamdulillah. Itulah kedudukan aku pada sisi Allah. Kalau kita mimpi duduk atas gunung, Sayyidina Muhammad, berarti kita akan dinaikkan pangkat pada sisi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak murid ni, Tuhan bagi karamah kat dia, melihat karamah ataupun kedudukan guru dia. Tok Guru beritahu, dia beritahu. Oh, hantar mimpi macam tu. Alhamdulillah. Itulah pangkat aku pada sisi Allah.
Tok Guru ni dia boleh cerita. Hai dia, kalau dia cerita tu boleh bagi manfaat pada murid dah. Ada satu orang murid khidmat urut betih Tok Guru. Lepas Tok Guru mengajar, dia main urut betih Tok Guru. Waktu tu Tok Guru kata, kaki hang urut ni nak abang hang tak pernah melangkah ke tempat maksiat. Tu abang pasal nak bagi semangat ke anak murid. Masya Allah. Jadi Tok Guru beritahu, itulah pangkat aku pada sisi Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak apa. Lepas pada tu anak murid mimpi. Tok Guru tak duduk di atas lah. Duduk di kaki bukit. Bawah gunung. Dia pun cerita pula, Tok Guru semalam mimpi pula Tok Guru. Semalam mimpi tengok Tok Guru duduk bawah pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kedudukan aku pada sisi Allah sekarang. Tapi tak apa, kata Tok Guru. Setahun hang akan mimpi pula. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas pada tu, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Setahun mimpi pula. Tok Guru duduk atas gunung. Balik asal balik. Abang Tok Guru pula, Tok Guru, malam mimpi Tok Guru. Tok Guru duduk di atas dah. Alhamdulillah, Tok Guru. Itulah pangkat aku pada sisi Allah. Han nak tahu pasal apa aku jatuh itu? Tak tahu Tok Guru. Aku pergi mengajar. Aku balik rumah. Isteri aku sambut. Aku cium dia bukan kerana Allah. Jatuh. Nampak tak dunia? Cium isteri bukan kerana Allah ya. Jatuh. Itu martabat mereka. Maknanya, seseorang awliya jatuh pada sisi Allah. Bukan kerana hal lain. Kerana dunia saja. Kita ni, hak duk nak ragas naik ni, tak boleh naik pasal apa? Sebab dunia. Sallallahu alaihi Muhammad. Dunia membelenggu hati kita. Nak tanya. Firdaus. Motor hak pengelaju ni berapa cc? 1000 cc. Kita pernah naik tak? Tak pernah naik. Nak naik tak? Beli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Motor 1000 cc. Tiang boleh pi tak? Tak boleh pi. Jenuh lah. Tak boleh pi. Ikat dia tiang. Itulah nak jalan pada Allah tapi ikat dengan dunia. Dia kena lepas dunia api. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dunia ni bukan salah ambil. Salah boh di hati tu. Salah boh di hati salah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak tu yang menggagalkan kita berjalan pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu saya kata, kalau kita kenal dunia, kita tak cinta dunia. Isunya, kita tak kenal dia. Sebab itu sering saya sebut, kata ulama, ad-dunya kal hayah. Dunia seperti ular. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menyentuhnya lembut, membunuh racunnya. Itu dunia. No? Macam lembut, ya, jaga. Racunnya bunuh kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakai seronok. Tapi berhati-hati. Takut dia pagut kita. Kalau ulak betul, dia pagut kita, kita mati. Dunia pagut kita, hati kita mati. Banyak orang mati sebelum mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak orang mati sebelum mati. Orang ni kalau hati dia mati, dia mati. Tahu tak orang hati mati macam mana? Dia tak terkesan dengan tazkirah.
Tok Samai, tok guru tak mana dengar dia kerai. Tak ada ni. Hati mati. Na'udzubillah min dzalik. Macam hesiat mati. Apa yang hesiat boleh buat waktu dia mati? Tak boleh buat apa. Apa segala pun mati tak boleh buat apa. Kereta sikit punya canggih. BMW 7 Series. Tapi mati. Terus duduk belagak. Habis. Tak ada apa. Allah SWT Muhammad. Jadi bayangkan hati manusia yang mati. Nak guna buat apa? Sebab kita ni, hak lain mati tak apa. Jangan hati mati. Kan orang stroke kan. Semua mati. Ni tak boleh bergerak, ni tak boleh bergerak. Tapi hati hidup, tak apa lagi. Ayah saya, Masalah Sayyidina Ahmad, walaupun dia stroke, tapi tangan tak pernah tinggal tasbih. Jatuh tasbih, dia mana dia mati dia? Tidak. Selagi dia duduk kena jaga, jalan tasbih. Bukan dia nak kira sangat, tapi itulah cara orang-orang yang Masalah Sayyidina Ahmad yang dibimbing oleh para guru. Makna selagi mana tasbih tu ada, selagi itulah kita ingat pada Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, ada sekali tu ayah berhenti di Roblok. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi bila berhenti di Roblok tu, masalah ayah saya tu dah pegang tasbih lagi. Dia pegang tasbih. Kata, "Hai pakcik, bahaya pegang tasbih ni. Boleh mati ni." Ayah kata kot. Dia kata, hadut mati tu pegang tasbih lah. Hadut mati, aksiden tu pegang tasbih lah. Habis point, boleh tu. Terus jalan. Jadi subhanallah, selagi mana bertasbih, selagi tu kita takkan aksiden. Orang yang lupa pada Allah itulah yang akan kena kemalangan. Waktu tu kami ziarah Tok Guru Jumat Lanai. Lalu saya ziarah dengan ayah. Ayah saya ni kalau nak pergi Tok Guru, dia tanya. Nak pergi ya? Jom. Itu dapat banyak cerita dengan ayah bila ziarah Tok Guru Jumat Lanai. Ziarah kali itu sebab Tok Guru jatuh motor. Guru Jumat jatuh motor. Banyak Tok Guru ni. Kereta, kalau dia aksiden kereta. Tapi semua macam tu lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ziarahlah Tok Guru. Antara yang ayah bersembang, ayah kata, "Tok Guru, jadi macam mana Tok Guru?" Tok Guru pun ceritalah punca dia jatuh tu. Lepas tu ayah pun sebut Masalah Sayyidina Muhammad. Kata ayah saya, "Kita Tok Guru, kalau kita ingat kat Tuhan, tak ada kemalangan apa Tok Guru." Kata, waktu tu lupa. Mana Tok Guru mengiyakan. Kalau kita ingat kat Tuhan, kita tak dipa Tok Guru tu. Betul kata. Waktu tu lupa. Betul. Jadi jangan takutlah selagi mana kita duduk pegang tasbih, duduk ingat kat Tuhan, tak jadi apa insya-Allah. Yang duduk dia apa tu sebab lupa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tidak ada yang melupakan kita kepada Allah. Wa ma ansani illa syaitan an azkuruh. Yang melupakan aku nak bagi ingat, yang melupakan aku untuk mengingat, ialah syaitan. Ya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu sunat bila mana kita duduk di tempat mall-mall apa tu kan, sunat kita mengeraskan zikrullah. Tak, mengeraskan zikrullah. Mengatik deras sikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil duduk berjalan tu. Semua orang tengok. Pasal orang tengok sebab orang pelik. Lepas tu mungkin orang panggil kot, guard nak jaga tu, pergi tangkap. No? Sebab selalunya orang macam tu anggap orang gila kan. Pasal apa sunatkan kita mengeraskan zikrullah untuk memperingatkan orang hak galik-galik. Memanglah duduk di mall galik lah. Duduk kelai baju tu, jalan. Paling kurang hak lepas duk beli tu, siapa duk matik ni? Dia cari. Oh, betul dia tu. Tanya betul lah dia tu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Maka punca je daripada Allah satu tak ada dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuk dalam masjid pun, kalau dalam hati bersarang dunia, tetap lupa Allah dalam masjid tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati kita ni jangan bagi bersarang dunia. Tak ada bersarang. Dia masuk tak keluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dunia ni jangan pandang besar, sebab Allah Maha besar. Kalau kita kata dunia besar, jadi kita mengecilkan Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Walaupun kita ada duit, kita tak kata kita kaya, kita kata Allah Maha kaya. Kalau kita kata kita kaya, berarti kita besar diri kita. Berarti Allah tak besar pada kita. Tak mengaku kita kaya. Walaupun kita kaya, ada duit. Bukan aku punya, Allah punya. Ada ilmu, tak kata ada ilmu. Malaikat sendiri pun kata, la ilma lana illa ma'alamtana. Kami tak ada ilmu, kata malaikat. Illa ma'alamtana. Manakah ilmu kami yang kau ajar pada kami? Itulah ilmu kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada apa pun, tak mengaku ada. Semua engkau. Sebab Allah kata, wa antumul fuqara'u ila Allah. Hampa semua fakir pada Allah. Hampa semua nak pada Allah. Hampa bukan ada apa. Hampa tak aku. Hampa mengaku lagi hampa kaya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada kedudukan, tak berasa ada kedudukan. Ada pangkat, tak berasa ada pangkat. Itu baru hamba. Jadi sedaplah. Punca je daripada Allah satu je, dunia. Sebab tu Nabi kata, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu ialah, maksudnya Sayyidina Muhammad, ialah ibu kepada segala dosa. Sebab itu mencintai dunia hukumnya haram. Berdosa cinta pada dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan bagi dunia, anggaplah dia ialah amanah. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kita jaga harta benda kita sebab amanah Tuhan simpan kat kita. Yang duk kunci rumah, duk kunci motor, duk kunci kereta, jaga semua harta benda sebab dia amanah Allah. Tuhan suruh jaga. Tuhan bagi pinjam sat, jaga bagi elok. Bukan cinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia barang pinjam ni tu belagak lah. No, belagak dengan barang pinjam. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak ada baju. Kawan kata, "Anda pakai baju ana baru beli Langkawi." Sutra. Sutra Langkawi. Baju batik lagi pula. Ijara, kita pun pakai baju. Perlu Langkawi tu, hak kawan bagi pinjam tu. Jalanlah naik kereta pergi ke Nuri. Sampai tempat Nuri, orang tegur, "Amboi baju lawanya." Bapak. Kenal tak? Buat kemas baju orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan tuan duduk sebelah. No? Tuan orang tak puji pun. Baju tuan orang puji. Buat kemas. Jangan buat kemas lah. Hak kita bukan kita. Tuhan semua. Bila-bila masa dia bila ambil balik. Tu banyak orang kaya-kaya. Millionaire. Bankrupt dengan sebab PKP. Muflis. Sebab hutang banyak, modal tak banyak. Bankrupt. Tu ambil serta-merta. Tu Cina hak jaga apa? Hak keluar masuk kapal di Singapura tu. Kaya, bankrupt. Sallallahu alaihi Muhammad. Banyak kedai-kedai perusahaan tutup. Pasal dia ambil balik. Pasal bukan hak kita, hak dia. Kita ni kena standby lah. Sebab bila-bila masa dia boleh ambil balik. Sebab hak dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia dah bagi modal, dia suruh kita buat berniaga, masalah sayyidina Muhammad, guna sebaik-baiknya. Dia bagi duit, bagi harta untuk kita sedekah. Dia nak bagi kita masuk syurga. Dia bagi duit kat kita. Dia suruh guna modal dia untuk menguntungkan kita. Sebab
Dia maha kaya. Tapi kalau kita tak betul dengan cara dia nak, dia ambil balik. Waktu tu tergadah kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi berhati-hati menggunakan semua nikmat yang Tuhan bagi. Saya ingat cukup setakat tu. Salam Sayyidina Muhammad. Terima kasih pada bidadari syurga. Dan mana lepas duduk ni, di dunia pun ada bidadari ni. Bidadari syurga Johor Bahru. Kena pergi cari ni bidadari ni. Masya Allah. Jadi mohon doakan jemaah dan kenalan bidadari syurga yang sedang sakit di bahasa lepas tu. Mohon doakan jemaah dan kenalan bidadari syurga yang sedang sakit, utamanya yang sakit COVID, yang mana di IUC. IUC kah? ICU. Sedang ditidurkan dan sebagainya, dan juga yang sedang sakit-sakit pelbagai, insya-Allah. Jadi kita harap insya-Allah lepas betul-betul bidadari syurga. Dia kalau lepas ni jadi isteri yang solehah kepada suami lepas apa lagi kalau bukan bidadari. Sebenarnya apa bukan bidadari? Lepas permaisuri bidadari. Jadi level lepas bukan bidadari. Lepas permaisuri bidadari syurga. Satu orang lelaki, Masalah Sayyidina Muhammad, kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ni semua kita lah, tolak lepas tu. Kita ni semua ni, Masalah Sayyidina Muhammad, bakal ada 62 orang isteri dalam syurga. Ni semua tak ada nak kami ni. 62 orang ini dari syurga. Ni semua kita, tu paling kurang. Masalah Sayyidina Muhammad. 60 orang-orang syurgawi. 2 wanita dunia. Kalau isteri kita masuk syurga dengan kita, 61. Seorang lagi rahsia, ni surprise. Siapa nak Ustaz Muti minta? Muslimat minta, ya Allah bagilah Ustaz Muti jadi suami aku, minta. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seorang kita tahu lah bini kita lah. 60 kita tak kenal lagi. Hak satu ni surprise, tak tahu siapa. 62 orang semua. Jadi makna isteri kita akan jadi permaisuri semua bidadari. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bayangkan cantik tara mana bini kita. Tak tahu nak abang permaisuri. Allahumma salli ala. Jadi mudah-mudahan insya-Allah lepas betul-betul jadi permaisuri syurga. Bidadari syurga insya-Allah. Lepas tu depa minta kita doakan mudah-mudahan kawan-kawan depa kenalan yang diuji dengan sakit COVID yang masih ada di ICU, Allah bagi kesembuhan insya-Allah. Allah bagi kesembuhan pada mereka insya-Allah. Dan ada yang sedang ditidurkan. Kita harap Allah bagi keajaiban kepada mereka yang diuji ni. Mudah-mudahan Allah bantu mereka. Allah mudahkan mereka menjalani hidup sebagai hamba dia. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga yang sakit disembuhkan, yang tak sakit Allah bagi selamat daripada penyakit ni. Penyakit ni ialah penyakit ataupun fitnah akhir zaman. Dia sebagai pembuka pintu kepada yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang sedang berada depan kita ni. Sabarlah kalau dia uji. Sallallahu Sayyidina Muhammad yang selamat, doakan dijauhkan insya-Allah. Jadi baca pagi-pagi bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil wala fis sam'i wa sami'un alim, baca 41 kali. Minta kat Tuhan, ya Allah Tuhanku, sallallahu Sayyidina Muhammad, tolong jauhkan kami daripada penyakit ni. Insya-Allah. Penyakit ni setakat ni dia paling berbahaya lah. Sebab dia bukan sakit biasa. Dia bukan sesemua biasa, dia bukan sakit biasa, bukan demam biasa, dia luar biasa. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Tak usah Nabi lah nak kata-kata dia luar biasa. Sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kemudahan pada mereka untuk menjadi isteri yang salihah, untuk menjadi orang yang diperakukan pada sisi Allah, ialah hamba-hamba Allah yang terbaik. Dan Allah bagi mereka jadi orang yang sentiasa
duduk dalam keredaan Allah Subhanahu wa sepanjang masa, insya-Allah. Dimudahkan urusan mereka dunia dan juga akhirat nanti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada soalan? Apa tu? Saya nak tanya tentang satu tempat yang agak jauh, nama dia Lauh Mahfuz. Boleh tak seorang guru beritahu sedikit tentang tempat tu? Saya buka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lauhul Mahfuz ni tempat tertulis takdir Allah terhadap manusia dan ciptaannya di dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita itulah yang Allah sebut rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena-pena dan telah keringlah dakwat. Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh rezeki kita. Rezeki kita Tuhan telah tulis di Lauhul Mahfuz tu 2000 tahun sebelum tercipta kita. Masalah Sayyidina Muhammad. Okey. Pagi tadi Ustaz Muti makan apa? Sirmak. Wah pati, awak tak main sikit. Makan capati ni. Ni makan capati ke ni? Berapa keping makan? Sekeping. Tak pido. Tulis dah 2000 tahun dulu sebelum kita main. Sekali nak makan 4 tengah hari, tak tahu lagi. Kita akan makan yang kita yang tertulis di Lauhul Mahfuz dulu. Sebab itu rezeki nak gaduh tu. Habis rezeki mati, nak gaduh tu. Tapi selagi mana rezeki tu ada, tak akan mati. InsyaAllah. Nak risau apa rezeki? Dah tertulis. Kita ni nak risau tak risau. Satu ya. Macam mana aku nak mati? Satu pun nak risau. Rezeki tu saya risau. Soalan Sayyidina Muhammad. Aku nak mati dalam masjid ke? Aku nak mati di pasar ke? Aku nak mati atas kereta ke? Aku nak mati tengah baca Quran ke? Aku nak mati tengah semayang ke? Satu kena fikir. Macam mana aku nak mati? Rezeki tak payah. Sebab rezeki akan cari kita seperti mati mencari kita. Tunggu Kalau rezeki kita tak usah lah siapa-siapa kata nak nafi bukan rezeki kita, tetap kita akan dapat rezeki kita. Kalau tak dapat tu sebab bukan rezeki kita lah tu. Allahumma salli ala sayyidina. Satu orang tu Allahumma salli ala sayyidina. Sebagai contoh, dia duk geram kat orang tu naik pangkat. Pasal apa dia tak naik? Dia veteran, dia lama lagi. Baru kerja dia naik. Sedanglah bukan rezeki hang. Kalau bukan rezeki hang, tak ada lah kan. Rezeki hang hak lain pula, bukan hak tu. Cukuplah, faham? Jadi masalah Sayyidina Muhammad yang mana yang hak tu takdir dia akan berlaku. Tak usah elak lah. Macam mana mesti kena lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mesti kena lah macam mana tu. Baik. Boleh tak melihat tulisan di Lauhul Mahfuz? Boleh tak? Kita tak boleh. Tapi ada orang Tuhan bagi tengok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kena dia kata ulama tu kasyaf kan. Dia boleh menceritakan tentang hai kita. Esok hang macam ni. Esok hang macam ni. Satu orang contohnya. Ni Tok Guru ayah saya. Tok Guru Haji Arifin.
Saya ni, masalah Sayyidina Muhammad, kami 7 beradik, kami 8 beradik. Mak umur 7, mak mengandung 7 bulan, ulak mesti main rumah. Mak tahulah 7 bulan dah mengandung. Ulak main. Sampai adik kecil. Hak saya tu ulak tudung selah. Ulak hak besar. Mak tu subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dia semayang subuh. Lepas tu taklah telekong atas katil. Lipat elok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu, dia tarik telekong, tengok tu ulak duduk bawah telekong. Tapi hebat takdir Allah tu, ulak tu mak tak pukul. Dia pergi lari macam tu. Adik saya pula, Ustaz Zul Khairi, ulak juga main. 7 bulan. Saya ulak tedung selah, dia ulak tedung senduk. Lepas tu semua kami ni 7 bulan mak dalam perut, duduk dalam perut mak, mainlah ulak. Ulak sampai adik yang kecil sekali tu, perempuan, ulak macam ulak daun. Jadi setakat tu lah masalah Sayyidina. Tu tanyalah Tok Guru ayah, kenapa Tok Guru? Kalau setelah 7 bulan ni masalah Sayyidina Muhammad selalu main ulak. Orang kata seh Tok Guru. Tok kata tak seh. Kata Tok Guru, tak seh. Seh ni sial. Tak seh kata Tok Guru. Tu Tok Guru, apa Tok Guru nak kata? Kata Tok Guru ni, soalan saya kata Tok Guru Haji Arifin, dia anak murid Tok Guru Jumat Lanai. Dia kata, aku takwil ilmu. Tu dia tu. Aku takwil ilmu. Sebab bisa ni dia takwil ilmu. Sedangkan kita budak lagi. Kan? Dia tahu. Berapa tahun lagi berapa puluh tahun lagi nak dia apa. Adik saya ngaji pondok, saya ngaji sekolah agama. Peliknya, soalan sebab saya ngaji sekolah agama, pergi Tok Guru. Dia ngaji pondok. Soalan, pergi mengajak sekolah agama. Tapi tak sebarang dia. Dia pakai rujukan bahasa Arab seluruh Malaysia. Nak buat soalan. Sebab dia mengaji Pulau Luruh di Mesir. Dia orang pondok, dia alim bahasa. Jadi Tok Guru dia nampak, dia baca tu apa. Kalau dia tengok tulisan di Lauhul Mahfuz, berarti dia wali, menceritakan masa depan orang. Jadi itulah sedikit sebanyak makna Lauhul Mahfuz. Wallah, saya sebelum tu saya nak tarik perhatian tuan-tuan, saya bukan alim, saya tak ada ilmu. Saya ni suka mengajak ya. Tempat saya tu suka mengajak. Orang kata kita Tok Guru lah, suka mengajak. Alim tak alim. Dia bukan rendah diri, betul. Dia kata rendah diri pula. Okey, terima kasih kepada dari syurga. Mudah-mudahan Allah bagi masuk syurga semua. Amin. Wallahu subhanahu wa ta'ala.